Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 1 kelas Geografi bersama dengan saya, Cikgu Erni. Baiklah pelajar, sempena tahun baru, tahun 2021, Cikgu harap kita telah bersedia untuk menjalankan PDPR kita dengan lebih baik berbanding tahun sebelumnya. Okey, tahun 2020 mungkin ada banyak kekangan, tapi cikgu harap pada tahun ini kita sama-sama memperbaiki kekurangan kita masing-masing. Okey pelajar, untuk pengenalan awal, ya, subjek geografi ini adalah subjek yang mungkin baru untuk awak, tetapi dia merupakan subjek yang best. Pada saya, kita akan enjoy sebab uh, subjek ni sangat hampir dengan kontekstual awak. Keliling awak akan belajar tentang geografi. Okay, cikgu bagi contoh. Apa yang awak akan belajar nanti dalam geografi ialah berkenaan dengan peta Malaysia. Awak bukan saja belajar peta, tapi awak akan belajar setiap negeri, ibu negara. Ini adalah pengetahuan asas yang mesti awak tahu. Okay, daripada segi pentadbiran, apa keunikan setiap negeri dan sebagainya. Okay, ini peta dunia. Kalau tingkatan 2, awak akan belajar tentang Asia Tenggara, tapi tingkatan 3, awak akan masuk dalam peta dunia. Jadi, untuk tingkatan 1 ni, peta Malaysia mesti kena hafal kedudukan, mesti kena hafal ibu negeri dan sebagainya. Kita akan masuk bab tu nanti. Okey, dari segi bentuk muka bumi, dekat Pagoh tu kawasan berbukit bukau, ada banyak tanaman sebab Pagoh bukan satu bandar yang besar macam Muar. Jadi ada perbezaan kontra mengikut bentuk muka bumi dan banyak lagi subjek yang awak akan belajar dalam geografi. Baiklah pelajar, rujukan utama kita untuk subjek geografi ialah buku teks. Cikgu rasa guru kelas anda pun dah berikan link kepada anda, link buku teks. Anda boleh download. Kenapa cikgu gunakan Telegram? Kerana Telegram lebih merupakan metod yang lebih sesuai dari segi PDP, upload bahan. Dia tidak akan memakan RAM telefon bimbit anda. Semua akan kekal di situ sahaja. Baiklah, kita mulakan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah pelajar, seperti yang cikgu paparkan di sini, bab 1 dalam geografi awak akan berkenalan dengan arah. Topik yang akan kita sentuh ialah pertama, yang pertama ialah arah mata angin. Yang kedua ialah mengenal pasti arah berpandukan matahari. Yang ketiga, cara menggunakan kompas. Dan yang keempat ialah mengukur bearing dan sudutan. Walau bagaimanapun, untuk hari ini awak akan berkenalan dengan arah mata angin, mengenal arah berpandukan matahari dan juga cara menggunakan kompas. Okey, saya harap jelas. Kenapa kita tak masuk bahagian bearing dan sudutan? Kerana dia memerlukan cara pengiraan dan juga anda perlu sediakan protektor, yang separuh bulatan ni, pembaris yang separuh bulat ni. Kalau ada masa boleh beli. Okey pelajar, kita teruskan dengan topik pertama iaitu arah mata angin. Okey, arah mata angin ialah arah di mana kita nak menentukan dekat mana kedudukan kita sebenarnya. Okey, di mana kita tengok yang pertama. Okey, tengok yang pertama. Bahagian sini, okey. Arah merupakan hala tuju sesuatu tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Okey, awak nak pergi daripada Pagoh Jaya ke sekolah, dia akan makan, awak nak tahu arah tu ke mana. Jadi awak memerlukan petunjuk. Okey, dalam sistem arah terdapat 8 jenis arah mata angin. Tetapi hanya ada 4 jenis mata angin yang utama iaitu utara, barat,
timur dan selatan. Baiklah kelas. Utara akan berada di bahagian atas sekali. Tak semestinya dia berada di atas kepala kita. Semua bergantung kepada arah. Cikgu akan ajar nanti cara nak tentukan arah. Okey. Kemudian sebelah utara ada timur, sebelah barat, sebelah timur ada barat dan bawah sekali ialah selatan. Kenapa kita panggil Johor ni sebagai Harimau Selatan, tim Johor? Kerana negeri Johor terletak di bahagian selatan Malaysia. Dalam peta Malaysia, negeri Johor berada di bawah sekali. Sebab tu kita panggil selatan. Kenapa kita panggil Kedah, Perlis, negeri utara? Sebab dia berada di kawasan paling atas sekali dalam peta Malaysia. Negeri Pantai Timur, iaitu negeri yang kerap berlaku musim tengkujuh. Daripada bulan 11 sampai bulan 2-3 nanti. Okay, kita panggil dia sebagai negeri Pantai Timur, terutamanya negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Manakala pantai barat pula berada di bahagian negeri Selangor, Perak, Melaka dan sebagainya. Okey, ini ialah 4 arah mata angin yang utama. Kemudian di celah-celah utara dan timur, okey, di celah-celah di celah-celah pantai barat ini, okey, di antara ini, okey, masih ada lagi 4 arah mata angin yang kita panggil sebagai mata angin perantaraan. Okey, tadi yang 4 itu ialah yang utama, utara, timur, barat, selatan. Dan arah mata angin perantaraan pula antara utara dan timur kita panggil dia sebagai timur laut. Okey. Antara timur dan selatan kita panggil dia sebagai tenggara. Okey, antara selatan dan barat kita panggil dia sebagai barat daya. Okey, dan antara barat dan utara kita panggil dia sebagai barat laut. Okey, sebelah sini timur laut, sebelah sini barat laut. Okey, ini 4 ini pula ialah arah mata angin perantaraan. Saya harap jelas di sini. Okay, ini lukisannya yang sebenar. Okay, yang cikgu lukiskan tadi. Anda boleh lihat. Okey, kalau zaman dulu, arah dapat ditentukan dengan berpandukan buruj, iaitu kumpulan bintang di langit pada waktu malam. Orang-orang kapal, orang-orang laut, dia akan tengok ke langit. Dekat langit ada bintang. Dekat bintang tu ada susunan-susunan yang merujuk kepada buruj. Contohnya buruj Scorpio, buruj Gemini. Okey, buruj-buruj itu akan menentukan arah sama ada mereka berada di bahagian utara, timur, barat ataupun selatan. Okey, burung merpati menggunakan pelbagai cara untuk menentukan arah dengan cepat. Okey, burung merpati ni kira adalah seekor haiwan yang bijak. Okey, kemudian kita masuk kepada topik cara menentukan arah mata angin menggunakan matahari. Okey, kita percaya bumi berputar pada paksinya iaitu dari barat ke timur. Okey, yang menyebabkan matahari itu akan terbit di sebelah timur dan juga terbenam di sebelah barat. Oleh itu, kita dapat gunakan matahari untuk menentukan arah mata angin. Ada 3 cara. Yang pertama, berdiri menghadap ke arah matahari terbit. Okey, maknanya matahari tu akan berada di depan awak. Jadi, arah depan awak itu ialah timur. Timur lawannya barat. Jadi, arah belakang awak ialah barat. Antara kiri dan kanan awak pula menuju kepada kiri merupakan arah utara, manakala tangan kanan menunjukkan arah selatan. Okey, ini contoh dia. Awak menghadap matahari. Kalau awak menghadap matahari, bayang awak mesti berada di belakang. Okey, nampak tak bayang kat sini? Akan berada di belakang. Jadi depan ini ialah timur. Okey, belakang barat. Sebelah sini utara, kemudian bahagian selatan dan yang arah mata angin perantaraan yang lain lah. Okey, jadi cikgu harap awak faham. Untuk lebih praktikal,
awak esok pagi ke, okey, awak berdiri kat tengah matahari, awak kenal pasti. Okey, kalau bayang tu ke belakang, maknanya itu ialah uh, arah barat. Kalau dekat depan, dia ialah arah timur. Okey, kelas. Kita teruskan subjek yang seterusnya, 1.3. Cara menentukan arah mata angin menggunakan kompas. Okey, siapa tak pernah tengok kompas? Okey, kompas ni kalau dekat sekolah ada, cikgu akan bagi awak pegang lah. Tengok macam mana. Okey, pertama. Okey, kompas dicipta untuk menentukan arah dengan tepat. Jarum kompas sentiasa menunjuk ke arah utara kerana dipengaruhi oleh tarikan magnet dari kutub utara bumi. Okey, bahagian kutub utara bumi ni dia sangat kuat sebab ada daya tarikan magnet. Awak tahu besi berani kan kat magnet, kalau awak tarik, yang mana kuat dia akan tarik, yang mana tak bersusah dia akan menolak kan. Kita tahu proses tarikan magnet tu. Jadi bahagian kutub utara bumi ada tarikan magnet yang sangat kuat. Jadi dalam kompas, okey, jarum kompas mesti akan berada di bahagian N. Okey. N ni ialah north. Okey, cikgu bagi. Ini antara contoh kompas. Contoh kompas yang satu dunia lah akan gunakan. Walaupun dia banyak. Ini kompas zaman dulu. Okey. Dekat kompas ni, okey, awak tengok ada apa? Ada N dekat sini. Okey. Ada N dekat sini. Okey, tak ada, sebab kompas ni ciptaan yang unik lah. Jadi memang tulisan atau bacaannya mesti dalam bahasa Inggeris. Tak ada kompas yang dia tulis dalam bahasa Melayu dekat atas ni. Mesti dia guna bahasa Inggeris lah. Jadi N mewakili utara, north. S, south, selatan. East ialah apa? Timur, dan west ialah barat. Jadi awak kena ingat susunan ni. Okey, ni adalah bacaannya. Jadi kompas ni nanti dia akan bergerak. Yang bahagian utara kita dah tahulah. Dia akan pergi utara, dan nanti kita letak kompas tu, kita akan dapat tahu kita berada di bahagian yang mana. Saya nak tunjuk sekarang agak susah sebenarnya. Sebab apa? Saya kena praktikalkan benda tu dengan awak. Okay, kelas. Tak apalah. Benda pertama yang mesti ada pada kompas, yang pertama ialah perumah. Okay, perumah ni di bahagian luar sini. Mesti ada kaca kat sini. Jadi jarum tu takkan hilang, takkan lari, takkan rosak. Ada perumah dia, ada kaca. Kemudian kita ada pemuka arah depan tu. Dan akhir sekali mesti ada jarum kompas. Kalau ada kompas tak ada jarum, tak guna juga kan. Okey, jadi apa tujuan kompas ni sebenarnya? Okey, dah tentulah dia nak menentukan arah. Selain daripada matahari, selain daripada buruj, okey, kompas merupakan satu alat teknologi yang boleh kita gunakan untuk menentukan arah mata angin. Okey, ini kompas zaman dulu. Kompas jarum dicipta pada zaman Tamadun Islam. Okey, pelayar-pelayar, pelaut-pelaut akan guna kompas ni. Kemudian ni purba Cina. Jujurnya cikgu pun tak pernah tengok kompas ni depan mata cikgu. Okey, kemudian kompas kiblat. Kompas kiblat ni dah banyak dah dijual. Jadi anda boleh dapatkan untuk kita tentukan mana arah kiblat kita. Okey, kelas. Cara mengorientasikan kompas. Okey, kalau di sekolah cikgu akan minta awak berada di kawasan lapang. Okey, yang pertama awak kena berdiri menghadap objek yang awak nak tentukan arah. Maknanya dekat sini akan ada titik rujukan awak. Okey, awak akan berada dalam satu titik rujukan. Awak berdiri, okey, contohnya dalam awak duduk dalam rumah, awak nak pergi ke arah masjid ataupun kedai roncit. Okey, berdiri, jadi awak kena pastikan dekat arah mana kedai roncit awak tu. Awak berdiri dan awak cari permukaan yang rata, jauh daripada objek besi seperti tiang dan kerusi besi. Kenapa kena jauh daripada besi? Okey, pertama, kompas ni kita kena letakkan dekat tempat yang rata. Yang kedua, mesti jauh daripada objek besi. Kerana apa?
Kerana jarum magnet tadi dia menarik ke arah utara kan. Kalau ada besi dekat berhampiran kompas, jadi jarum tu akan berpusing dan dia takkan berada di bahagian utara. Sebelum tu awak memang kena pastikan bahawa jarum merah ini berada di bahagian N. Baru awak boleh merorientasikan kompas. Okey, pusingkan sehingga jarum kompas menunjukkan arah utara. Jadi awak akan dapat tentukan arah. Okey, maknanya kita akan pusing-pusingkanlah kompas tu sampai kita dapat arah utara. Masa awak dapat kompas tu dia tak akan tunjuk arah utara dia. Jadi kita kena buat dekat permukaan rata baru kita akan tahu arah dia. Okey. Ini matahari. Nanti kalau nak buat kan, pagi tadi cikgu ada tangkap gambar matahari ni. Cikgu cuba mengadap. Ni hari ni cuaca cantik kan. Jadi cikgu pusing nampak tu matahari cantiknya. Tapi jangan ingat jangan tengok matahari berterusan. Bimbang akan merosakkan bahagian kornea mata kita. Baiklah pelajar. Untuk pelajaran hari ini ada sekiranya ada pertanyaan, ada persoalan, anda boleh ajukan terus dalam grup yang mungkin boleh dikongsikan bersama kawan-kawan. Okey, ada tugasan kepada awak, cikgu akan berikan dalam Google Form. Jadi awak jawab sahaja dan submit kepada cikgu. Jadi nanti cikgu akan semak untuk tugasan nota apa semua. Kita abaikan dulu sebab video ni anggap saja sebagai nota. Buku teks pun secara digital awak dah dapat. So pada cikgu tak ada masalah. Minggu depan kita akan belajar untuk menghasilkan atau mengukur bearing. Okey, jadi cikgu pesan kepada awak supaya beli satu alat yang dipanggil protector. 50 sen ke RM1 macam tu lah harga dia. Tak mahal. Okey. Ini saja untuk kelas geografi pada minggu ini. Saya harap anda dapat berikan tugasan, dapat jawab tugasan dengan baik dan semoga kita berjumpa lagi. InsyaAllah. Saya tamatkan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.